الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله إن الحمد لله نحمد الله تعالى ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم مسلمين muslimat rahimakumullah. Setinggi-tinggi syukur dirafakkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana di malam barakah yang mulia ini maka insyaallah mudah-mudahan kita berada di Riyadul Jannah Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita menjadi hamba-hambanya yang bertakwa kepada Allah, melaksanakan segala perintah, meninggalkan segala tegah. InsyaAllah mudah-mudahan dengan rahmat Allah layak kita untuk syurga Allah Subhanahu wa ta'ala insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Muslimin muslimat rahimakumullah. Setelah saya beberapa bulan berada di surau ini, maka saya melihat dengan pasti bahawa hanya orang yang menggunakan kursi di dalam sembahyang adalah 2 orang sahaja. Yang pertama orang yang bercakap, dan yang kedua kita punya Major General. Saya melihat tidak ada orang lain. Walau bagaimanapun maka di dalam perkara-perkara ibadah ini kita kena faqih. Faqih. Selalu kita doa imam dengan Allahumma faqihna fiddin wa 'allimna ta'wil. Ya muslimin muslimat, apa itu faqih? Apa itu apa itu ta'wil? Wa 'allimna ta'wil. Faqih maknanya kita mempunyai ilmu yang tinggi, mempunyai keterampilan, mempunyai kepandaian di dalam melaksanakan segala hukum Allah Subhanahu wa taala. Faqih fiddin. Faqih maknanya kita mahir, ada ilmu, ada kemahiran. Mana ada kemahiran, iaitu kita dapat menyelesaikan apa-apa perkara yang berlaku di dalam kita punya ibadah. Jadi malam ini saya agak begitu risau. Kerana apa? Kerana saya mengalihkan saya punya kursi daripada selalunya tegak kaki belakang berada di barisan, maka saya letakkan di belakang tadi, dan saya minta maaf kepada makmum yang di belakang saya kerana terganggu dia punya dia punya shopnya.
Saya melihat abang saya jenderal ni, dia tidak boleh sujud ke bawah. Ya, tetapi dia boleh berdiri. Macam mana kalau kaedah yang telah saya perhatikan di dalam arahannya bahawa kalau kita masih boleh berdiri di dalam sembahyang, maka kita pasti letakkan kursi kita, kaki yang di hadapan kaki hadapan kursi adalah berada di belakang garis belakang. Maksud itu mana di garis belakang? Kerana apa? Kerana supaya orang yang boleh berdiri di dalam sembahyangnya, maka dia berbaris rata bersama dengan makmum-makmum yang sejajar dengannya. Ya, walau bagaimanapun oleh kerana saya takut mengganggu ketenteraman, maka saya masih lagi menggunakan kaedah lama. Maka tak jadi rupanya, nanti ditiru orang. Nanti ditiru orang. Jadi saya akan keadaan begitu kerana itulah peraturan yang sebenar. Juga dengan kita punya Major General. Bahawa beliau masih boleh berdiri sampai daripada berdiri sampai dia punya rukuk berdiri, sujudnya pun sambil berdiri. Walau bagaimanapun itulah cara nak meletakkan dia punya kursi, maka kursinya berada, kakinya berada di belakang garisan yang belakang saf. Itu tuan Dan saya melihat bahawa yang paling layak duduk di belakang saya kursi itu adalah Tuan Meja. Kerana Tuan Meja tak sujud ke bawah. Dan minta maaf. Jadi itulah perkara-perkara yang perlu saya ingatkan. Kok kelainan pesin. Jadi nanti takut saya ditiru orang. Itu hari Ustaz pun buat macam itu. Contoh, kecuali mereka yang telah tidak boleh berdiri. Yang tidak boleh berdiri, maka dia memang terus duduk aja sembahyang. Tapi oleh kerana saya melihat Tuan Jenderal kita, maka dia pun sentiasa duduk di atas kursi walaupun selepas daripada solat. Jadi yang saya yakin beliau tidak boleh duduk ke bawah untuk sujud dan duduk di antara dua sujud. Tuan Meja, betul ya? Alhamdulillah. Jadi kalau di sembahyang di tengah, maka akan mengganggu ketenteraman shop. Jadi kita pilih ke tepi. Walau bagaimanapun kalau sekiranya mengganggu benar-benar, maka boleh dihalau untuk ke belakang, biar dia sediakan shop yang sebenar untuk orang-orang yang OKU di dalam solat. Minta maaf tuan-tuan. Allahu Akbar. Alhamdulillah, saya rasa jelas untuk perkara yang tersebut hanya sekadar ingatan. Sebab itu wazakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Sesungguhnya mengingat itu lebih baik, lebih banyak mendatangkan faedah kepada orang yang beriman. Kalau ada yang lupa, tolonglah bantu saya untuk diingatkan. Sebab kalau saya lupa, saya betul-betul tak ingat. Itu penyakit saya. Muslimin muslimat rahimakumullah, saya malam ini nak bincang berkaitan dengan faqih fiddin tadi tu, iaitu kita betul-betul faqih, betul-betul mohon kepada Allah menjadi orang yang betul-betul melaksanakan segala program ibadah dengan faqih, dengan faham dan dengan begitu keterampilan untuk dapat menyelesaikan segala apa yang timbul di dalam masalah kita punya ibadah. Kita akan cuba bawa kepada muslimin muslimat sekalian, iaitu perkara mengangkat hadas
kecil dan besar. Walaupun semua dah faham benda ni, maka kok saya ingin berbicara perkara itu. Kerana wuduk dan mandi ini bukan hanya digunakan untuk orang yang masih hidup, tetapi juga digunakan kepada orang yang telah mati. Betul tak ya? Orang mati bukanlah dia disuruh ambil wuduk mengangkat hadas kecil, tetapi dia sunat diwudukkan. Wuduk itu hukumnya sunat. Dan mandi pada orang hidup adalah mandi yang wajib dan mandi yang harus. Ada dua. Orang yang hidup mandi ada dua. Satu mandi yang harus, satu mandi yang sunat, satu mandi yang wajib. Ada tiga. Walau bagaimanapun mandi itu hukum permulaannya adalah harus. Kalau tidak ada sesuatu asbab, maka tiadalah ia sunat, tiadalah ia wajib. Sunat iaitu kalau sekiranya ada sesuatu sebab. Contohnya hari Jumaat, maka nak pergi masjid sunat mandi Jumaat. Aku mandi sunat hari Jumaat kerana Allah. Begitu juga hari raya, aku mandi sunat hari raya, sunat hari raya. Dan yang wajib pastinya semua dah faham, jelas tak payah dimaklumkan. Begitu baik. Jadi alhamdulillah. Jadi kita kalau mandi sunat niatnya sunat wuduk, sunat mandi sunat. Kalau wuduk macam itu juga, ada wuduk dua macam. Satu iaitu wuduk yang sunat dan satu wuduk yang wajib. Sunat, wuduk yang sunat bila kita nak lakukan iaitu ketika kita berada di dalam membaharui wuduk. Membaharui wuduk. Membaharui wuduk itu wuduk yang kita guna belum batal. Wuduk yang kita telah guna belum batal. Contohnya iaitu kita sembahyang fardu maghrib dengan wuduk yang dengan yang waktu asar tadi, contoh. Dan bila mana kita selepas daripada sembahyang maghrib, maka wuduk kita pun belum batal. Kalau kita nak sambung sampai besok subuh pun boleh tahan. Contoh. Maka di situ ada sunat wuduk, sunat membaharui wuduk. Dengan niat bukan nawaitu raf'al hadasil asghari, tetapi niatnya nawaitul masnuna, nawaitul wudu, nawaitu wudu al masnuna lillahi ta'ala. Aku ambil wudu sunat kerana Allah Ta'ala. Itu sunat membaharui wudu. Yang kedua, sunat wudu itu dikerjakan ketika kita nak mandi wajib. Nak mandi wajib. Ustaz, kita tengah nanggung hadas besar, boleh ke wudu? Wudu itu bukan wudu nawaitu raf'al hadasil, tetapi wudu sunat. Macam tadi itulah dia niatnya. Jadi sebelum daripada mandi wajib, setelah kita membersihkan segala najis-najis yang ada pada badan, segala perkara yang menyegah air sampai kepada anggota badan, maka kita lepas itu sunat wudu. Nawaitu wudu al-masnuna lillahi ta'ala. Aku ambil wudu sunat kerana Allah Ta'ala. Dah ambil wudu, barulah kita mulakan mandi wajib. Nawaitu ghuslal mafruḍa lillahi ta'ala. Itu yang terringkas. Tetapi yang agak betul-betul padat, bahwa nawaitu ghuslal mafruḍa li raf'il hadasil akbar.
Saja aku mandi wajib mengangkatkan hadas besar. Macam wuduk tadi, nawaitu raf'al hadasil asghari fardhon lillahi ta'ala. Ustaz, dekat kitab tak ada fardhon Ustaz. Tapi wuduk itu wajib. Sebab itu di dalam kitab di sana nawaitu fardhol wudu. Nawaitu fardhol wudu. Saja aku mengambil fardu wudu lillahi ta'ala. Alhamdulillah. Muslimin muslimat rahimakumullah. Di dalam masalah hidup ini, maknanya kita telah begitu mahir di dalam hal-hal tersebut itu, maka segala apa yang dikehendaki di dalam SOP-nya kita sangat begitu faham dan jelas. Jadi semua tak ada masalah. Cuma masalah yang timbul agaknya kok digunakan untuk untuk orang mati. Untuk orang mati. Orang mati juga wudu. Orang mati juga mandi. Diwudukan, dimandikan. Di antara tuan-tuan muslimin muslimat yang begitu peka dan pakar di dalam bidang mandi mayat. Mandi mayat. Jadi apabila kita telah melakukan perkara-perkara yang telah dituntut sebelum daripada mayat dimandikan, maka perkara yang paling dituntut adalah apabila telah inna lillah disahkan oleh pihak hospital bahawa ini sudah tak ada nyawa lagi, dikeluarkan surat telah mati. Maka tugas kita sebagai anak, sebagai jiran tetangga, sebagai kita yang tahu berkaitan dengan setelah mati apa yang dilakukan. Yang pertama sekali kita pastikan bahawa setelah daripada mati, setelah dari yakin mati, maka kita bersihkan dia daripada segala kekotoran. Buang segala pakaian yang dipakai ketika sebelum mati dan digantikan dengan pakaian-pakaian yang bersih dan elok. Tetapi kalau di dalam setelah mati dibuang dia punya pakaiannya, maka ditukar dengan bukan pakai baju, tetapi pakai lurup, kata orang Jawa, Pak. Pak ya, orang Jawa cakap lurup ya. Dilurupi dengan kain batik. Lurup. Tapi kalau orang Melayu cakap jadi apa, Bang? Dikemuli. Ya dikemulilah. Jadi ditempatkan tempat yang elok, yang sesuai, dan dilurupi dan ditutup mukanya dengan kain yang jarang. Ditutup mukanya dengan kain yang jarang. Kerana dia akan melihat siapa-siapa yang datang melawat. Walau bagaimanapun, maka perkara-perkara yang akan berlaku ketika kita nak mengerjakan membersihkan mayat tadi, maka kita berada di dalam masalah. Apa masalah yang paling kita perlu tahu? Yang masalah yang perlu kita tahu, sebab kadang-kadang ada mereka-mereka yang tidak tahu susah nak cakap lah. Tidak tahu untuk nak melaksanakan apa yang perlu dilakukan. Kerana saya dalam pengalaman lebih 30 tahun urusan mayat. Ya Pak, sebab apabila pegang tauliah imam, belakang tauliah imam itu, maka ditulisnya perkara-perkara yang perlu dilaksanakan, Pak. Tetapi sekarang dah ada kemudahan, sempang renggam,
mandi mayat percuma, brand mayat percuma, semua dah ada dah. Ya, apalagi banyak syarikat-syarikat yang menawarkan free of charge, tidak ada apa-apa bayaran di dalam urusan mayat ini. Tetapi bila ditelefon, maka loh macamnya kok tak sempat Ustaz. Oh, sudah tempat lah. Ya, walau bagaimanapun maka itu urusan dia. Ya, dan kita banyak mengalami perkara-perkara yang begitu aneh. Ya, kadang-kadang kita dipanggil sampai nak mandikan mayat. Mayat rupanya masih lagi berseluar jin lagi. Oh, subhanallah, Pak. Dengan t-shirtnya ya yang bermacam-macam kerena dengan seluar jinnya. Pada ketika itu kalau dia matinya sebelum daripada petang aksiden contoh, maka apa yang berlaku? Tentunya segala anggotanya keras lah. Ya Pak ya, keras. Jadi kalau berlaku keras, matanya pun terbeliak macam itu. Bila dibuka, kalau lemah semangat, kaget lah, nanti jadinya sawan mayat. Ada sawan mayat. Mayat dah mati kok nyawa ni. Ya, Pak Darus, kepribun tiang-tiang ni ku membuatkan pecus ngoten. Jadi begitu. Walau bagaimanapun itulah bahagian-bahagian yang diterima oleh pemandi mayat. Tetapi bagian-bagian yang seperti itu tidak perlu diberitahu kepada orang ramai di dalam mana-mana tempat. Hukumnya adalah haram. Gitu. Ya, haram. Sebab itu pemandi mayat adalah orang yang amanah dan tidak pernah akan melakukan perkara yang tersebut walau apapun yang terjadi pada mayat. Ya, sebab perkara mandikan mayat yang pertama yang haram adalah memandang dia punya aurahnya. Aurah laki-laki adalah daripada lutut sampai kepada pusat, maka jika dipandang dengan sengaja maka haram hukumnya. Lah kok dulu kok macam gini ya, kok macam itu payah. Enggak boleh. Kalau di dalam kawasan itu hanya diraba sahaja. Dan tidak boleh menggunakan tangan yang kosong kecuali dengan tangan yang bersarung. Itulah sekarang kalau dulu nak buat sarung tangan itu terpaksalah koyakkan kain mayat tadi dibuatkan sarung. Tetapi sekarang kedai tangan sarung tangan murah-murah, satu paket 12 keping hanya sekadar RM5 saja. Jadi pakai sarung tangan itu lebih baik. Ya, tak kiralah orang laki-laki maupun perempuan. Okey. Muslimin muslimat rahimakumullah. Jika sekiranya berlaku kita melihat mayat tadi itu, bila kita dah bersihkan matanya kok masih mendeli, mencorong aja, ayo wong delok pikir bingung ini. Apa yang nak dilakukan Tuan Haji Idrus? Ditutup matanya. Tutup dengan apa, Bang? Ini yang kena kita berhati-hati. Sebab nak menutup mata mayat itu, maka kita kena hormat dia. Kalau tak ditutup, nanti orang datang buka, terperanjat, Pak. Jadi wajib ditutup. Kalau sekiranya badan tadi sudah keras-keras, apa yang berlaku? Kita nak buat macam mana? Tangannya dah kejung macam itu, nak buat macam mana? Maka besok pagi baru nak dimandikan mandi mayat. Maka malam itu pastinya kita kena bertugas sedikit untuk melembutkan dia. Ya, lebih-lebih lagi mata tadi, kalau sekiranya tak nak katup, lepas celik lagi, maka diletaklah sesuatu yang
yang boleh dia menutup. Bila mana ditutup, maka kita letakkan sesuatu yang mudah menutup, ya, yang boleh dia menekan. Contohnya apa? Contohnya duit 50 sen. Duit dulu 50 sen besar. Tuannya itu ya. Imam, betul kan? Sekarang kecil aja, sama dengan 20 sen. Silap-silap 50 sen macam 20 sen. Itu. Tapi dulu besar. Itu memang paling layak, paling sesuai. Letakkan dekat situ duit. 50 sen. Kita bila dengar duit, kita tak fikirkan masalah apa yang akan berlaku. Maka bila mana datang orang melawat, tengok ada duit, mayatnya motor duitan rupanya. Aduh, payah bang, payah. Jadi fitnah. Jadi kalau nak ditaruh duit pun, maka eloklah dibungkus duit itu supaya jangan nampak. Jadi dia tak tahu yang dibungkus itu apa begitu. Yang penting jangan batu kerikil tu dah lah. Alah, kalau dah tak ada yang 50 sen kecil, nak nindih pun tak boleh. Maka bapa-bapa, ibu-ibu yang dikasih sekalian, maka nak nutup mata tadi tu ada doanya. Doanya mudah sahaja. Apa dia? Ikut hadis Nabi, orang alim berkata, bacanya bismillahirrahmanirrahim wa ala millati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim wa ala millati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, baca sekali boleh. Kalau kita nak baca 3 kali lagi bagus. Barulah ditindih. Ya, tadi dah disapu dengan minyak supaya dia tak kaku. Minyak apa yang patut menyapu yang terbaik? Minyak kelapa? Minyak zaitun. Pandai pun. Wah, ya ini orang pakar-pakar, memang orang yang fikahnya fakih di dalam pengurusan mayat tu. Maka kita kena simpan minyak zaitun. Ya, segala tempat yang urat ini apa namanya? Ya. Sendi-sendi. Sendi-sendi. Maka disapu jugalah semuanya, pelan-pelan dilembutkan dan ditempatkan yang sesuai. Mulutnya yang mangap diikat, disapukan juga minyak di mana ranggangannya. Ikat sampai kepada sana. Begitulah cantiknya nanti mayat apabila dibuka. Bismillahirrahmanirrahim Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sepanjang-panjang kita mengurut tadi dengan minyak zaitun. Minyak zaitun lah kok tak ada, nak pakai minyak apa pak? Minyak kelapa. Jangan minyak jelantah sudah. Kalau minyak jelantah nanti dirubung semut pak. Subhanallah, maka diletakkan tempat yang elok, yang sesuai, yang tinggi. Baik. Jadi walau bagaimanapun kalau dah tak ada betul, mana yang ada kata minyak yang boleh melembutkan tadi, maka kita usaha begitulah. Jadi sepanjangnya bismillahirrahmanirrahim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah, maka dia akan Allah akan bantu kita, sebab kita nak menyantikkan dia. Tetapi kalau sudah tidak boleh juga diusahakan, memang kejengjeng betul, gitu, maka jangan dipaksa. Kalau kita dah agak-agak kuat agaknya, ini tak boleh ni. Nanti kalau dibatek, maka akan menjadi patah. Contoh, cedera. Maka itu dibatek juga, patah, hukumnya haram. Jadi kalau dah tak boleh dipaksa, maka jangan dipaksa. Ikat ajalah elok-elok. Ya, sampailah di kaki, di lutut dan lain-lainnya. InsyaAllah. Dah bersih, maka letakkan tempat yang elok. Ya.
tempat yang elok, maknanya kalau boleh diiringkan menghadap ke kiblat maka boleh, kalau tidak kakinya dikekiblatkan dan kepalanya tinggikan menghadap ke kiblat. Muslimin muslimat rahimakumullah. Apabila berlaku sesuatu yang begitu aneh, begitu aneh. Apa anehnya, apa peliknya? Tuan-tuan mungkin juga tak terfikir benda ni sebab ini impossible, maknanya jarang berlaku. Ya. Lah, ada satu hamba Allah, dia tengah apa ya? Biasanya kalau ada telefon antara pukul 12 ke atas, pukul 1, pukul 2, maka kebanyakannya adalah berita yang itu. Berita yang itu. Betul tuan ya? Lebih-lebih pagi dalam pukul 5.30, pukul 4 tu, kalau ada telefon, maka kebanyakannya adalah berita memberitahu bahawa ada kematian. Itu yang selalu saya terimalah, sebab kita pengurusan mayat. Jadi itu yang terima. Di dalam satu telefon ini dia memelikkan. Dia apa? Dia peliknya apa? Ustaz, minta maaf, saya nak bertanya, awak dari mana? Saya tak payah bagi tahu saya dari mana, saya siapa, tapi saya ada masalah yang paling membingungkan, Ustaz. Apa yang membingungkan? Kata dia, suami saya baru balik daripada hospital, dia 2 minggu dekat hospital. Tetapi hari ini dia sudah sehat dan dia disuruh balik, dia boleh balik. Jadi pada malam itu dia nak tidur bersama dengan saya. Ya, bila mana begitu agaknya isterinya ini pun kurang senang sebab dia baru sehat. Jadi dia pun abaikan permintaan suami. Ya, bila mana bangun subuh, tadi oleh kerana apa tadi tu masalahnya lah, dia lah kok bila tengok pukul 5 dah meninggal apa. Dah meninggal. Suaminya tadi yang baru balik tadi. Yang balik petang tadi, maka dia meninggal. Pukul 5 ditengok, loh kok sudah meninggal. Dalam keadaan yang terlentang. Pak, meninggal dalam keadaan yang membingungkan. Apa yang dia bingung? Lah kok menegak-gak-gak tak Pak? Agak-agak perasaan tak apa yang cakap menegak-gak-gak. Budaknya tu tak nak tidur. Budak kecil yang kurang ajar tu. Dia begitu pelik sekali. Dia punya tongkat sampai naik ke atas Pak. Itu yang dia pelik. Bin heran. Padahal dia tadi baru balik dari sakit. Jadi oleh kerana mungkin kesilapan itu, Allah nak tunjuk bagaimana keadaan sesuatu apabila berlaku macam itu. Ustaz, macam mana nak selesaikan masalah ini? Ya, baik juga dia bertanya. Kalau tak, pagi-pagi imam sampai dia punya terperanjat, aduh apa hal ni? Takkan nak diikat ke bawah. Menyeksa mayat maknanya haram hukumnya. Jadi macam mana nak selesaikan? Maka saya bagi tahu, Mbak Ayu kena selesaikan masalah itu dengan bagaimana kaedah nak lembutkan dia. Macam mana Ustaz lah? Dia kata macam mana. Tadi malam dia minta kena berkotak kasih. Contoh Pak. Ini sudah mati Ustaz. Ya sudah mati. Maka itu adalah mungkin untuk nak beri zuriat kepada anda, zuriat terakhir, permintaan terakhir. Oh subhanallah. Jadi macam mana Ustaz? Macam kopi kelapa. Saya tak ada kopi kelapa Ustaz. Aduh, pening kepala. Tak ada, pening Ustaz. Pening. Jadi nak cakap dengan jelas. Nak cakap dengan jelas. Maknanya buat yang sekadar awak mampu, kena yakin buat sampai dia selesai. Oh macam gitu Ustaz ya. Oh iyalah. Ya baik. Alhamdulillah selamat. Dalam masa saya bicara, maka ada seorang hamba Allah angkat tangan. Ustaz,
Kalau berlaku orang itu duda tak ada isteri. Macam mana nak buat Ustaz? Oh pun ni. Macam mana wajib terus? Allah buat macam tadi untuk yang melembutkan tangan-tangan yang keras tadi tu. Pakai minyak zaitun. Tak kiralah dia nak terpancut ke tak terpancut ke, yang penting mohon kepada Allah, ya Allah selesaikanlah masalah ini yang mengganggu ketenteraman ini. Mudah-mudahan insya-Allah doanya sama aja. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Bila dah berlaku macam itu, maka bila nak dimandikan, isterinya pun bingung dia. Isterinya bingung. Aku nak bagi tahu dengan imam ke tak bagi tahu ke? Itu yang pening. Yang kita bingung dia macam. Telefon balik semula. Ustaz, saya nak bagi tahu tak dengan imam perkara yang tersebut? Oh bang, ini nak, yalah memang tak pernah berlaku, jarang berlaku. Walau bagaimanapun apa cerita, bahawa sesungguhnya mandi untuk mayat, mandi wajib tadi menyelesaikan segala hadas yang ada pada mayat. Tak payah bagi tahu apa-apa. Malam tadi saya projek Tuan Imam minta maaf. Jangan tahu sahabat malu company. Ya Pak ya, begitulah juga bapa-bapa macam itu jugalah. Allahuakbar. Jadi perkara yang seperti itulah, maka itu kita dapat menyelesaikan kita apa sahaja masalah yang timbul gitu. Okey. Di dalam cerita mandi mayat dan mengambilkan wuduk pada mayat. Okey. Tadi tu ada tak pertanyaan? Ada tak pertanyaan? Macam yang diangkat, kalau saya duda macam mana Ustaz? Tak ada ya? Tak ada. Kalau mayatnya lari balik. Oh, duduk balik. Mayatnya dah dimandikan, dah di apa? Oh, masih dimandikan, mayatnya duduk. Apa tadi? Mayat bangun lagi. Oh. Oh. InsyaAllah. Iya. Ada masalah yang berlaku, mayat itu hidup balik. Saya pun pernah mendengar bahawa ada satu kiai. Ni Pak Yai. Pak Yai Muraki nama dia. Maka petang-petang dia meninggal dari pagi, nak dimandikan pada tengah hari, maka mayat itu hidup. Mayat itu hidup. Apa yang dikata macam Tuan Haji Drus tadi itu macam itu. Betul didapati bahawa mayat itu ketika nak dimandikan pada selepas daripada zuhur, maka mayat itu hidup semula. Dibangun, dia duduk dan hidup semula. Lepas seminggu barulah mati. Mati lagi. Ini berlaku. Ini betul-betul berlaku. Jadi bila selepas daripada seminggu mati tadi tu, maka anak cucu bingung. Apakah ini nanti kalau dimandikan hidup semula? Jadi dibiarkan mati daripada subuh dia meninggal, maka tengok lagi dapat waktu zuhur, maka tengok lagi, loh kok sampai petang kok tak bangun. Agaknya ni dah mati betul agaknya. Barulah dia betul meninggal. Ini tak tahu apa ilmu, wallahu alam. Ini semuanya adalah Allah nak tunjuk bagaimana kekuasaan Allah. Ya.
untuk sesuatu yang berlaku menjadi satu toladan pengajaran kepada kita semua supaya kita dapat menyelesaikan masalah itu dengan bagaimana kaedah-kaedahnya. Ya Pak ya. Ya. Oh, mati suri. Ini banyak orang yang fakih di dalam ayat ni Ustaz itu. Mati suri. Ya. Mudah-mudahan ada tak tuan-tuan yang boleh pernah jumpa jam itu? Ada. Ini Haji Drus. Ini orang pakar fikih, nanti dia belajar kat dia. Alhamdulillah. Muslimin muslimat rahimakumullah. Siapakah yang paling layak untuk memandikan mayat, laki-laki atau perempuan? Yang paling layak. Ya. Paling layak sekali untuk mandi mayat ini adalah kalau dia yang meninggal isteri, maka suaminya yang memandikan. Agak-agak pelik ke tuan-tuan? Lah, suaminya dah mati Ustaz. Oh, tak ada. Isterinya. Kalau suaminya yang mati, isterinya yang memandikan. Ya. Agak-agak. Habis. Oh. Suruh berhenti pula. Okey, nanti kita cerita lagi. Muslimin muslimat rahimakumullah. Yang tadi tu selesai masalahnya diselesaikan oleh isterinya tadi, maka didapati apabila selesai masalahnya selepas daripada beberapa sebulan kemudian, maka didapati isterinya mengandung. Agak-agak orang masyarakat bingung ke tak bingung. Lah itu rondo kai mati, cucune mati kok ngandung kepiye. Oh kan. Tengok Allah nak turunkan fitnah. Ya. Memang itu yang dikehendaki oleh Allah macam itu. Maka jadilah begitu. Maka timbullah beberapa masalah. Walau bagaimanapun doktor telah mengesahkan bahawa kandungannya adalah mengikut apa yang telah disetujui oleh doktor, bahawa adalah betul daripada suaminya yang begitu tadi. Ngandung pak tu. Dia punya ceritanya. Ya, mudah-mudahan ada kebahagiaannya. Muslimin muslimat rahimakumullah. Kenapakah yang saya mengatakan bahawa kalau meninggal suami maka isteri yang mandikan? Ya kalau dia mampu. Ini maksudnya. Kalau isteri mati suami yang mandikan, maka itu kalau mampu. Suaminya dah pekor, macam mana nak mandikan? Ya tak? Maka dipanggillah anak-anaknya untuk memandikan. Apa sebab? Sebab suami adalah orang yang begitu peka di dalam apa rahsia di dalam badan isterinya. Dan begitu juga isteri tahu apa yang ada di dalam badan suaminya. Jadi kalau dia yang memandikan adalah dia yang paling layak sekali untuk mandikan. Jadi tidak adalah timbul masalah. Sedangkan anak-anak pun tak tahu apa yang tersimpan di sebalik rahsia maknya atau bapaknya. Walau bagaimanapun macamnya kita jarang dengar begitu. Ya. Jadi insyaAllah bapa-bapa kena pesan kepada isteri-isteri. Kalau sekiranya berlaku macam itu, engkau kena settlekan. Macam itulah. Allahu Akbar. Muslimin muslimat rahimakumullah. Perkara berkaitan dengan mandi ataupun mengambilkan wuduk tadi itu contoh. Jadi contohnya kalau sekiranya suaminya yang mati, isterinya yang mandikan, isterinya yang mengambilkan wuduk. Kan
suami isteri kan batal wudu. Ya tuan, betul. Bagaimanakah wudu yang diambilkan oleh istrinya ketika dia memandikan mayat tadi? Adakah wudunya sah atau tidak? Ya? Oh. Tak sah. Sebab dia batal. Contoh ini. Mereka kena faqih ni. Fiqh. Wasal dah. Oh. Betul. Ini maknanya dia memang dia confident. Bahawa sesungguhnya segala orang yang sudah mati tadi, maka sudah tidak ada cerita batal ke apa ke. Kalau diambilkan wuduk sebelum daripada mandi mayat tadi tu, maka apabila mayat dimandikan akan keluar beberapa najis daripada duburnya apabila ditekankan perutnya, didudukkan mayat itu. Sebab mandikan mayat itu bahawa sunnahnya, maka didudukkan mayat itu sekarang bukan duduk betul. Cuma ditinggikan sedikit kepalanya dan diurut perutnya supaya ia keluar najis-najis yang baki pada di dalam perutnya. Adakah batal wudunya dengan keluar najis-najis tadi? Tidak batal, sebab tak ada kaitan batal. Jadi tadi ini Masya Allah, suaminya meninggal, accident pak. Ia masih muda lagi, isterinya mengandung pula. Bila mana isterinya nak cium kepada suaminya yang dah meninggal tadi, yang dah siap di apa pak, penghormatan terakhir, maka isterinya tadi nak cium suaminya. Bapak mertua dengan bapak apa pak? Satu lagi, bapak sendiri bergaduh pak. Bapak mertua kata tak boleh, batal, nanti batal. Siapa yang batal? Bergaduh pak, bapak mertua dengan bapak. Oh, subhanallah. Kalang kabut kita dibuatnya pak. Maka bapak mertuanya macamnya suruh berhenti wadarus. Ya, teruskan sikit. Panjang sangat nanti. Ya Allah, begitu. Sampai sekarang masih ada lagi. Dan dipesan jangan sampai air mata titik dekat itu mayat. Oh, Tuhan, apa bendanya ni? Saya pun begitu pelik. Sebab saya nak menegur, saya takut, saya orang luar. Jadi saya cuma perhati aja. Masya Allah, apa hal? Pakcik biarlah dia cium. Dia isteri dia. Batal Ustaz. Siapa yang batal? Yang batal itu yang hidup. Yang dah mati itu enggak jadi apa, nak dipeluk ke, nak dicium ke, nak digigit ke. Aduh ya Allah. Kok masih ada lagi. Baik. Ini masalah nak tutup mata tu pun perlu juga faham macam mana caranya. Iaitu ditekan saja pada mata, bukan diraup siku tangannya macam kita nak ngeraupi orang basuh muka. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam. Orang alim kata kalau dibacakan doa itu maka diampunkan dosanya oleh Allah selama 400 tahun. Subhanallah. Umurnya cuma 60 tahun lah kok diampunkan dosanya 400 tahun. Begitu hebatnya. Jadi muslimin muslimat rahimakumullah. Jadi kalau berlaku sesuatu macam itu, maka kita ambil. Begitu juga kalau kita pergi ke kuburan, kan? Kita bawa air, jangan bawa bunga dalam botol. Bawa air kena jirus. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah. Pak terus sampai situ aja malam ni ya. Boleh ya? Kalau jumpa lagi insyaAllah kita cakaran lagi. Muslimin muslimat rahimakumullah. Setakat itu pada malam ini kalau ada baiknya ada maka daripada Allah, kekurangannya daripada saya, maka mohon ngapura. Akhir kalam dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbuna bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada semua jemaah hadirin hadirat. Malam esok adalah sambutan Maulid Rasul di Surau Kampung Melayu. Jadi selepas isyak kita akan teruskan majlis. Jadi tuan-tuan diberi hadir pada awal lepas maghrib kita ada sekejamuan. Jadi dapatlah semua sekali hadir pada esok untuk bersama-sama sambutan Maulid Rasul dekat Surau Kampung Melayu. Penceramah ialah Ustaz Aliuddin bin Junaidi. Orang panggil Dai. Jadi dia ada Dai TV3. InsyaAllah daripada semua sekali menghadirkan diri pada hari esok maghrib dan terusnya pada isyak kita teruskan sama-sama berdoa. Terima kasih. Putus pula. Saya ambil.